Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini bersempena dengan World SCI Day. Pada 5 September setiap tahun, World SCI Day, masa membawakan forum atau lebih kurang perbincangan berkenaan dengan telehealth dan telemedicine untuk spinal cord injury. Dan saya sebagai moderator pada hari ini. Bersama kita ada dua pakar dalam bidang spinal cord injury ini. Kita ada Profesor Madya Dr. Julia Petik Engkasan, pakar perunding perubatan pemulihan Pusat Perubatan Universiti Melaya dan juga penasihat kepada masa, dan juga Dr. Wan Najwa Wan Zuhdi, Ketua Jabatan Perubatan Pemulihan Fakulti Perubatan UiTM. Okey, kepada yang tak biasalah, tak biasa dengan apa orang kata spinal SCI Day, World SCI Day. Mungkin kat sini saya boleh share kat sini laman web World SCI Day. So World SCI Day ni dia hari ni bila diadakan ni just for orang kata lebih kepada untuk memberi kesedaran lah. Kalau kita baca kat sini, International Day are celebrated on the mark of important aspect of human life. Satu perkara yang penting dalam kehidupan manusia tu, apa event yang penting kan. For example SCI, orang yang kena SCI ni dia bila dia jadi satu benda yang merubah kehidupan. Pada satu masa, pada situasi yang lain juga, bila kita nak adapt dengan kehidupan, SCI ni jadi susah sikit disebabkan oleh orang kata cabaran yang ada dalam kehidupan tu. Cabaran yang ada dalam kehidupan tu banyaklah, dari sudut kesihatan, dari sudut nak meneruskan kehidupan in term of dari sudut facility yang ada accessible ke tak. Dan dalam konteks yang sekarang atau orang kata hari ini tema dia adalah staying healthy and with the help of telecommunication and telehealth. So macam mana kita nak orang kata terus berada dalam kesihatan yang baik menggunakan teknologi yang ada lah, disebabkan kita faham situasi sekarang, situasi pandemik. COVID-19 tak habis lagi dan still dia menyebabkan limitasi dari sudut orang kata kita untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan kita. Mungkin kita punya appointment pun dah tak boleh nak pergi, even rehab pun tak boleh nak pergi, nak pergi fisioterapi, occupational therapy pun tak boleh. So kita punya contact dengan kita punya pakar-pakar perubatan kita pun dah jadi jarang. So sedangkan kita menghadapi banyak isu-isu kesihatan yang kita perlu address. So dalam konteks tu tema dia bersesuaian lah dalam macam mana kita nak menggunakan teknologi dalam untuk memastikan kita berada dalam terus sihat dalam keadaan sekarang. So disebabkan dalam situasi itu, dengan orang kata latar belakang itulah kita nak bincangkanlah dari sudut situasi kita kat Malaysia, dari sudut telehealth dengan telemedicine ni, apa dia punya, kita nak dapatkan ilmu. Dan kita nak dapatkan ilmu macam mana berkenaan telehealth dengan telemedicine dekat Malaysia ni. Secara informally lah, kita pun ada pengalaman. Memang dalam keadaan ni kita dengan doktor kita kadang informally kita do text doktor kita, contact doktor kita, nak tanya berkenaan dengan situasi kita, sebab kita pun nak keluar, nak pergi dapatkan orang kata consultation yang face to face tu dah susah. So kadang just text, tanya doktor kita macam mana situasi sekarang, keadaan macam mana, sekian, so on so forth. So kita buat secara informally ada, tapi cuma isu dia dalam situasi itulah, dan sama ada benda ni feasible untuk, adakah sesuai untuk dijalankan pada masa hadapan.
So dan so disebabkan itulah kita bawakan dua pakar ni untuk kita bincangkan, dan dalam program ni pun mungkin agak berbeza dengan program-program yang lain. Kita akan berikan lebih banyak peluang kepada rakan-rakan kita yang ada atau yang menonton dekat Facebook untuk bertanyakan soalan. Apa dia punya concern, apa dia punya pandangan berkenaan perkara ni. Adakah perkara ni penting, perlu, apa isu yang berbangkit dalam, orang kata, sepanjang kita menghadapi pandemik, susah nak jumpa doktor rehab kita apa semua. Adakah kita boleh laksanakan, perlu laksanakan telehealth dengan telemedicine untuk spinal cord injury? Adakah kita perlu hybrid telehealth and telemedicine dengan face to face? Mungkin certain isu yang ringan kita boleh consult doktor sikit, and then kalau perlukan serious attention then kita kena pergi jumpa klinik, datang klinik. Kalau tak ada apa-apa isu then so boleh tu. So untuk round pertama lah saya akan tanya soalan untuk Dr. Prof Julia dengan Dr. Wan. Satu soalan berkenaan dengan, mungkin doktor boleh orang kata bagi penerangan sikitlah, apa itu telehealth dengan telemedicine secara umum. Okey, terima kasih Encik Rizal, dan selamat pagi kepada semua. Encik Rizal telah memberi satu latar belakang yang komprehensif lah mengenai topik dan juga tema Spinal Cord Injury Day pada tahun ini, iaitu tengok dia punya yang ayat lah, ataupun ayat lah, bukan ayat perkataan yang diguna adalah telecommunication, maksud telecommunication lah kan, dan telehealth. Dia tak ada menyebut telemedicine. Perasan tak? Kita punya agenda telemedicine dan telehealth dan telemedicine. Jadi saya senang saya start dengan telemedicine dululah, because dia itu semua orang boleh nampak. Telemedicine adalah kita membuat satu konsultasi yang formal. Seperti kita buat konsultasi dekat klinik kan, kita jumpa, okey apa masalah Encik Rizal, ada sakit ni, kita cek. Jadi konsultasi itu dipindahkan kepada secara maya, ya, secara virtual kita katakan. Jadi ia adalah sesuatu yang formal. Yang kita buat ni kalau masa ni, so dia ada satu yang formal. Jadi kalau ikut dia ada akta yang ada akta yang terlibat lah, bukannya boleh sekati-sekati buat. Jadi dia kalau nak buat telemedicine, dia kena melalui sistem hospital di mana pesakit tu kena berdaftar. Kalau yang pesakit berbayar, kena bayar. Lepas tu dia kena fix appointment lah, macam pukul 3 suku saya jumpa Encik Rizal, dia kena ada spesifik agenda. Dia bukan sembang santai-santai. So misalnya bila kita nak buatkan nak membuat perkhidmatan telemedicine di hospital, saya kena nyatakan telemedicine saya untuk kes-kes apa. Satu untuk kes memberitahu keputusan ujian darah. Untuk memberitahu keputusan ni, ataupun untuk menanya bila saya mulakan ubat yang baru, nak tanya apakah side effect dia ke, right? So dia kena spesifik, dan bila orang tu dah daftar, dia bayar, lepas tu jumpa dengan saya tanya yang itu saja. Okey Encik Basri, so hari tu kita ada buat darah you menunjukkan ini nampaknya elok, jadi teruskan makan ubat. Dalam macam mana ubat tu okey tak okey? Okey, kalau macam tu dalam 3 bulan kita jumpa balik. Tengoklah jumpa macam ini ataupun jumpa fizikal, bergantung pada apa yang perlu dibuatlah. Okey. Dan kita punya konsultasi tu dia memang kena rekod. Okey, sebab itu adalah bukti konsultasi, memastikan kita dia macam kuat rigid lah. Kita kena ikut apa yang kita kata kita akan buat. Right. Kata ke Encik Basri, saya sakit perut berak-berak, ada darah. Saya tak, bila ada masalah untuk saya untuk membuat assessment, maksudnya saya macam ni, ada darah. Tak boleh periksa perut, tak boleh periksa tu. Jadi itu tak boleh dibuat secara telemedicine. Right? Sebab dia di luar skop yang
yang saya telah nyatakan dalam perkhidmatan telemedicine yang saya perlu buat. Jadi dia untuk bukan untuk apa, dia untuk keselamatan pesakit. Right? Saya tak tahu berak cerit-berit darah tu okey tak okey tanpa melihat Encik Basri, tanpa periksa perut dia, saya tak tahu. Mungkin nanti okey tak apa, minum air, nanti sesuatu terjadi. Sebab bila you mendaftar, dia membayar, dia ada satu yang legal lah, legal. Okey. Dan macam saya ni pun, para doktor dia ada kursus dia. Macam PPUM dia kena ambil kursus tu, kena pas lah kot. Sebab saya ni cuti lama, jadi saya tak ambil lagi lah. Jadi kalau nak berjalan tu, dia kena ambil kursus tu, memastikan adalah kita ni berkompeten lah untuk membuat perkhidmatan itu. Dan juga dia mesti melalui saluran saluran virtual tu melalui sistem hospital. Sebab kalau sistem macam ni, orang hack, nanti personal data you kena curi. Mungkin untuk kita ni setakat kata, ubat, USCI bukannya satu rahsia kan, tapi kita melihat keseluruhan macam HIV ke, macam ada sakit kelamin ke, benda tu kita tak nak kalau orang ambil data tu, right? Itu adalah privacy you. So that's why bila cakap telemedicine tu dia begitu teratur dan agak rigid lah sebab dia melibatkan undang-undang. Itu telemedicine. Telehealth ni dia agak apa-apa cara di mana kita menggunakan telekomunikasi untuk menyebarkan atau untuk untuk kebaikan para pesakit lah. Dia lebih fleksibel. Macam ini kita adakan satu macam kita adakan yang saya adakan lecture pasal pressure injury, saya tunjuk. Lepas tu mungkin dia boleh tanya, saya jawab, tapi dia bukan satu konsultasi. Alright, kita macam masa dia katakan dia adakan all the video itu yang mengikut SCID itu salah satu telecommunication untuk kebaikan. Kalau tidak, you kena datang kat kita untuk mendapatkan video-video tu, mendapatkan nasihat, tapi ada video tu untuk semua. Jadi dia benda yang berbeza, telehealth, telemedicine. Telemedicine tu memang konsultasi dengan seorang doktor. Okey, itu penerangan saya. Dr. Wan Najwa ada nak tambah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mungkin saya just tambah sisi lain lah kepada points yang Prof. Julia highlight tadi. Sebenarnya kita pun perkara ni baru dan kita bukanlah negara yang mengamalkan secara formal dan solid lagi. Maksudnya kita tak formalize dan recognize lagi platform telemedicine ni secara proper. Okay, sejujurnya dekat UiTM, masa kita mula PKP tahun 2020, sekitar bulan April macam tu, hospital memang ada menggalakkan pengurangan. Kita cut down lah bilangan pesakit yang datang ke hospital disebabkan oleh PKP, dan juga masa tu memang kita rasa sangat risaulah dan takut dengan keadaan penularan COVID, walaupun masa tu sebenarnya kes sangat rendah berbanding tahun ni. Jadi antara perkara yang hospital buat adalah lebih kepada menggalakkan konsultasi. Tetapi sebenarnya memang tak ada detail. Macam Prof. Julia mention tadi, saya mungkin nak tambah dari segi saya highlight beberapa concern yang timbul daripada isu telemedicine ni, dan saya nak kaitkan juga dengan feedback ataupun mungkin post-post di chat room ni. Okey, ada Amir Syafi cakap dekat situ. Saya bacakan dulu dia punya concern ni. Dia kata doktor pakar yang saya kenal pun tak jawab teks. Okey, lepas tu dia kata teks doktor pun tak jawab. Okey, jadi saya nak kaitkan, nak tambah input dekat situ. Ni adalah concern kami lah dari segi telemedicine ni. Yang pertama, adakah kita menggunakan nombor yang formal yang klinik sediakan ataupun hanya teks doktor? Okey, bila teks nombor private doktor, dia ada beberapa perkara yang mungkin saya nak highlightkan untuk kita semua aware of all these few things. Yang pertama,
adakah valid untuk kita menggunakan platform WhatsApp untuk consult? Okay, takut ada timbul legal issue dekat situ. Sebab WhatsApp ni kalau tuan-puan perasan lah, kita boleh forward ke orang lain. Breach of confidentiality mungkin ada dekat situ. Contohnya sama ada di pihak doktor atau di pihak pesakit. Apa yang doktor cakap dia boleh je forward dekat orang lain. Boleh pula forward sekerat-sekerat. Okay, sekarang memang berlaku kan, orang forward satu perkara saja, dia tak forward totally. So boleh dah menimbulkan salah faham dekat situ. Dan doktor pun juga boleh forwardkan pula apa yang pesakit tu punya ayat kepada orang lain. So legal issue dekat situ. Yang kedua, timing. Okay, sebab so far dia jadi macam like, adakah kita boleh betul-betul julatkan konsultasi tu di waktu yang formal sahaja. Kalau out of formal, sepatutnya orang yang on call. Okay, tapi so far tak berlaku macam tu. It's just like anytime pun you boleh tanya doktor tu and expect dia jawab. Dan what if benda tu emergency? Contohnya benda yang kita text doktor tu benda yang memerlukan urgent attention, contohnya autonomic dysreflexia, okay, pukul 11:30 malam, and then dia tak respon tapi ada blue tick, dia boleh jadi isu. Okay, doktor tahu tapi dia tak respon, adakah benda tu boleh dibawa ke legal? Okay, sebab doktor tu dah baca, okay, maybe dia dah jawab salam ke whatever tapi dia tak respon. So is it valid untuk ambil legal action lah dari segi situ. Kita tak ada clear policy. Ini nak menyambut kepada apa yang Prof. Julia mention berkenaan dengan perlu ada formal platform, certain computer, certain numbers sahaja and certain timing yang jelas. Bukan telemedicine tu maksudnya kita boleh text and tanya anytime. Dan guna apa saja platform yang ada. Okay, yang kedua, perkara yang saya nak sentuh maybe antara faktor-faktor lah dan perkara yang saya nak cakap tentang kenapa tema ni dibawa untuk SCI Day kali ni bersesuaian dengan pandemik COVID-19 dan isu PKP. Kita semua pun tahu yang pertama PKP tu sendiri akan memberi banyak halangan untuk pesakit menguruskan perjalanan ke hospital. Maksudnya sebelum ni pun dah ada kesukaran kan sebelum PKP untuk mereka datang ke hospital, tapi PKP ni akan menyukarkan lagi. Saya bagi contoh lah, pesakit saya tetra dah banyak kali lah postpone appointment disebabkan dia kata urusan untuk dia uruskan transport van ke ambulance macam tu, banyak yang pertama mereka naik harga. Okay, yang kedua banyak yang dah tak buat, tak ada. So dah nampak problem dekat situlah pengurusan transport. Yang kedua, keadaan fizikal pesakit tu sendiri. Okay, adakah dia memudahkan mereka untuk datang? Contohnya yang bergantung kepada orang lain, yang terlantar dan sebagainya, tetraplegik. Yang ketiga, kos. Okay, macam saya cakap tadi, kos meningkat untuk menguruskan pesakit datang. Okay, dan yang keempat tu worthlessness lah, antara perkara yang kami ada fikirkan, berbaloi atau tidak. Ni bukan isu pandemik saja, malah sebenarnya sebelum-sebelum ni pun kita ada pernah terfikir perkara-perkara seperti kita ada buat investigation kepada pesakit, kemudian kita nak pesakit tu datang 2 minggu ataupun lagi 3 minggu untuk review result sahaja. Dia tak ada other complaints, ada new complaints. So worthlessness perkara-perkara sebegitu, sebab biasanya norm kat Malaysia ni kita review result apabila jumpa kat klinik. Supaya kita tak miss result pesakit tu diketengahkan dan dibincangkan dengan pesakit. Dan what is the next decision upon result investigation tu. So tu antara faktor-faktor positif lah yang saya rasa boleh dibincangkan dan explore lepas ni oleh pihak-pihak berwajib ataupun stakeholders, sama ada dari segi SOP, polisi dan juga akta. Itu faktor yang saya rasa lebih membawa kepada perlunya
platform telemedicine tu dibuat lah, kalau mengambil kira PKP, faktor physical, cost untuk datang dan juga worthlessness, especially benda-benda yang bukan melibatkan physical examination lah, macam review result. Kadang-kadang pesakit datang review result je, tak ada apa-apa, dah baik kan. Sedangkan dia nak datang tu banyak kenderaan lah yang diperlukan. Okay, saya tak pasti lepas ni Cik Rizal ada soalan lagi ke tak, tapi mungkin saya sentuh siap-siap lah antara aspek klinikal. Prof Julia dah touch on tadi, mungkin just untuk tambah sikit lah, fine tune beberapa point. Okay, kalau macam result ataupun sekadar nak continue ubat, it is okay. Tapi kalau melibatkan, macam tadi Prof Julia mention kan, dia complain sesuatu. Okay, kalau doktor tu bagi pendapat, boleh timbul legal issue kat situ. Kalau saya decide on certain impression lah ataupun clinical diagnosis, it may be wrong sebab kita tak physically examine. Contohnya dia kata ada bengkak, kan, dia tunjuk gambar. Actually tanpa lihat secara fizikal dan palpate, kita sentuh dan periksa secara fizikal tu, salah untuk kita bagi apa-apa impression lah. Jadi itu antara concern doktor juga. Itulah kot setakat ni, Cik Rizal. Mungkin doktor dia macam Prof Julia pernah sentuh berkenaan perkara ni. Kita punya sikit pushback lah kan. Kita faham kadang perkara ni macam doktor kata berkenaan both berbaloi tak nak pergi hospital semata-mata untuk review. Kita doktor pun faham in term of certain persoalan tu, jadi macam bila kita dia jadi terlalu rigid, jadi macam simple things pun jadi macam okay, kita acknowledge lah benda ni, orang kata informal consultation tu, orang kata doktor dengan patient kadang buat je pun memang, dan doktor bagi feedback kadang benda tu informally lah kan. But then bila benda ni jadi macam terlalu rigid, ada tak dari sudut macam kita kata ruang untuk, orang kata dari sudut orang yang reasonable lah, it's not that totally, selagi mana tak boleh buat properly, selagi tu kita tak boleh buat langsung. Because the word telemedicine tu, kita tak nak orang salah tafsir. Consultation tu memang you selalu buat, tapi kita tak boleh cakap, oh saya telemedicine tadi dengan Prof Julia. Itu salah. Saya ada tanya Prof Julia suruh saya pergi NE. Itu tak salah. Tapi you tak boleh cakap, oh kita macam, saya takut, yang saya paling takut, because I know that during PKP, certain people ask me, setakat saya boleh, tapi saya tak anggap itu sebagai telemedicine. Jangan, yang I paling takut, ada orang saya takut, oh kita boleh buat telemedicine, itu yang takut, sebab telemedicine tu datang dengan undang-undang dia. Of course kalau tanya tu, ya kalau I kenal, saya jawab setakat yang saya tu, tapi saya tak anggap itu satu telemedicine. Faham tak? Telemedicine tu yang nanti tersebar, dan of course saya pun kena berhati-hati jugalah sebab biasanya orang kita kenal, okay? Tapi itu saya tak kirakan sebagai satu consultation. Itu macam, itu bukan sebagai nasihat lah, okay, pergi kecemasan, saya tak pasti, kalau saya pasti, saya lebih tak pasti, tapi saya tak nak dikatakan itulah satu telemedicine, kan? Dan dia tak boleh mengopenkan, kan, nak openkan sekali orang tanya nanti, kan, nanti and telemedicine ni pun, even if you want to do formally, new patient you tidak dibenarkan membuat telemedicine. Seseorang pesakit tu mesti dah ada follow up dengan klinik tu, baru boleh buat telemedicine. Patient yang pertama kali memang tidak dibenarkan telemedicine sebab dia sebenarnya menjaga kedua belah pihak. Right? Kedua belah pihak untuk kebaikan pesakit dan kebaikan untuk doktor juga. Dan especially when you tak kenal seseorang itu, okay, sebab bila telemedicine kan, kita dah bersedia, notes patient dah kat depan. Right? Kalau tak bersedia tengah malam ke semua tu, you are likely to make mistake. So that's when the word telemedicine tu kadang-kadang diguna terlampau longgar. Right?
And dia melibat bila dia formal, macam mana nak kahwin ke, boleh bukan sekati-kati nak kahwin kan, mesti ada dia macam tu. Anything is formal, there are a process you kena buat, right? So is bukan kata rigid tak rigid, tapi kita tak boleh, bila kita tak bersedia untuk memastikan keselamatan kedua pihak terjadi, kita kena buat slow lah. I think mungkin satu hari nanti macam dekat UK tu dia ada satu sistem di mana untuk primary care dia boleh masukkan dalam komputer dia punya tu dia, okay, you boleh makan Panadol, dia beli ubat kat luar sampai you kena jumpa doktor. Dia ada that system di mana you consult that intelligent system. So kita ni tak sampai ke mana pun lagi, baru nak start. So kita tak boleh nak start macam as if kita dah pandai, bila sistem kita sendiri, sistem macam PPUM adalah elektronik dia, sistem dia. Kalau hospital tak ada sistem elektronik, macam mana nak start? That's why when the government buat, dia kena tengok the whole thing. Dia bukan tengok satu group sahaja, satu hospital. And then sebab itulah kita bukannya tak boleh, tapi kita belum lagi, saya agak belum lagi. Belum bersedia. Okey, mungkin dalam satu konteks lah, satu situasi saya bagi doktor. For example, contoh saya pergi satu hospital. Mungkin saya dekat kampung lah. Kampung bila then suddenly something issue happen lah. And then saya pergi dekat hospital daerah. Hospital daerah primary healthcare punya doctors lah. Kan? So berkenaan isu saya ni dia tak tahu. So and then is it possible dia as orang kata physically dia physically ada dengan saya, and then dia punya consultation dengan prof, sebab prof saya punya pakar yang saya selalu rujuk. So sebab kadang perkara yang berlaku lah, orang kata doktor tu dia tak tahu macam mana nak treat saya. Kadang kita terpaksa explain kat doktor kita punya condition, so on. Kadang macam dia jadi macam few things lah. Even benda ni pernah jadilah bagi saya. Benda pernah jadi, and then saya pernah minta consult daripada doktor tertentu juga untuk confirmkan dia punya tu. And then so daripada maklumat tu doktor tu ubah fikiran berkenaan apa rawatan yang sepatutnya dia buat. Orang kata macam okey, lagi satu, bila kita satu-satu kaedah atau satu perubatan ke ubat ke kita nak buat, there's a research pilot project to see the feasibility and then the issues around the reality, apa masalah-masalah yang akan timbul dalam sebelum dia buat live real dalam bentuk yang lebih meluas. Orang kata research macam tu, adakah orang kata dah dibuat atau dah explore berkenaan perkara itu doktor? Mungkin Dr. Nuwan Najwa ke Prof Julia ke nak komen berkenaan situasi itu dan pilot project berkenaan dengan ni lah. Okey. Sejujurnya saya rasa part research tu ada kata orang buat, maybe Prof Julia lebih tahu kot. Prof Julia boleh bagi input. Cumanya apa yang saya nampak, okay, kalau ada perkara baru macam ni, kalau kita tengok faktor-faktor legality dan kesesuaian, feasibility, banyak angle yang perlu dilihatlah dan perlu diteliti. Kalaulah perkara ni kan nak dibuat kajian ataupun survey, maybe kita boleh start dengan expert input dulu ataupun round table discussion yang melibatkan pihak-pihak yang expert dari segi, kalau tanya pendapat saya lah, satu dari segi pakar yang terlibat merawat pesakit-pesakit yang ada disability, yang mengalami kesukaran ni, ataupun senior consultant yang banyak juga terlibat dengan clinical issues. Okay. Yang kedua, perundangan. Mereka perlu terlibat kalau kita ada buat RTD lah, kita panggil perbincangan meja bulat.
Delphi study model lah untuk dapatkan expert input dulu untuk kita filter apakah perkara-perkara yang boleh dimasukkan untuk mengadakan polisi dan SOP. Okay, setelah kita dah come up with kriteria dan operating procedure untuk buat telemedicine ni, maybe next after that boleh pilotkan dan buat survey untuk tengok kat mana loophole lah, kat mana kekurangan ataupun masalah-masalah yang timbul. Masa tu baru kita nampak real life, bila kita buat betul-betul kita boleh senaraikan, oh rupanya boleh jadi macam ni. Contoh antara perkara yang Prof. Julia dah sentuh tadi, hacking ataupun kerahsiaan satu. Yang kedua, sebenarnya bila kita buat tele ni kan, Cik Rizal dan semua pendengar lah, kita tak tahu pun sebenarnya dalam bilik tu siapa lagi yang ada sebenarnya kat belakang laptop ataupun dekat dalam ruang bilik tu. Kita cuma nampak orang yang buat tu saja. So legal issues of privacy is there. And then seperkara lagi dari segi keselamatan, diagnosis dan impression yang doktor boleh cerap dan doktor boleh beri daripada telemedicine. So tu antara perincian dan survey angle-angle yang boleh dibuat setelah kita dah come up dengan list of SOP and kriteria, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Tu yang saya nampak lah dari sudut penyelidikan ataupun kajian dan survey on kesesuaian. Which is saya summarize balik, first kita kena buat perbincangan meja bulat dulu, dapatkan expert input, lepas tu come up with detail kriteria and SOP macam mana nak buat. Dan mungkin benda ni Prof. Julia tahu kot kalau dah ada di Malaysia on criteria on how to implement properly. Okay, next step adalah to list down apakah kekurangan atau kecacatan atau masalah yang boleh timbul untuk kita improvekan lagi sistem telemedicine tu. Tu input daripada saya lah. Okay, sorry. Okay. Okay, berkenaan dengan senario pertama yang Riza beritahu tu, saya rasa proses demikian pernah dibuat. I think kalau tidak salah lah, is I think dermatologi, iaitu kulit di Sabah. Lepas tu macam rasa dia jumpa doktor tu akan konsult pakar. Tapi yang mesti pentingnya sistem tu memang dah ada dan telah diiktiraf dan dibenarkan. Itu nombor satu. Nak cakapkan impossible, tidak. Dia memang ada, misalnya untuk dekat mana, Mersing. Kat Mersing tu hari Rabu adalah, tapi dia kena teratur lah. Dia kena hari Rabu tu Riza datang and then yes ada problem and then kita standby dekat belah sana and then kita buat. Benda tu tidak impossible, tapi nak buat proses untuk menjadikan dia sesuatu yang formal ataupun yang sah lah. Right? Of course doktor tu boleh call ke apa, tapi kadang-kadang dia nak call tak nak call teragak-agak, itu memang biasalah kan. Bukannya you tak kenal seseorang itu nak call macam tu, mana tahu saya marah ke. Masa dia tak ada formally arrange, belum lah. Maksudnya okay. Belum. Dia kena dari segi atas tau. Dia bukan dari segi saya dengan doktor tu. Okay. Dia kena dari macam yang telemedicine yang formal yang telah berlaku, at least before yang lain-lain, before pandemic ni memang dah ada. I tahu dia dermatologi dengan geriatrik dekat KKM. Jadi dia memang teratur lah, dia proses tu teratur, dia apply and then dia ada proses dia di mana macam Jerry tu jumpa doktor dulu, lepas jumpa doktor dia jumpa nurse, lepas tu jumpa fizio. Dia memang teratur. Bukan tak boleh buat, boleh buat, cuma kita tak sampai ke sana lagi. Right? And macam pilot tu, for example yang I terfikir kalau nak pilot rehab ni, dia yang terapi tu, adakah dia feasible tak buat? Boleh kita tengok, oh tangan dia macam mana, macam tu. Apa jenis terapi yang sesuai untuk tele rehab? Yang tu mungkin kita tak tahu lagi. Mungkin tak semua orang yang boleh buat terapi, tak semua jenis terapi boleh buat tele rehab. So benda tu
I'm sure dekat overseas I tahulah pernah berlaku kat sini, mungkin belum lagi in term of therapy tu boleh tak secara maya. Contoh dia Prof kan, contoh saya pun Prof pun tahu patient Prof kadang datang daripada negeri-negeri yang lain kan. So macam Dr. Wan Najwa kata tadi, worthiness tu nak datang klinik disebabkan buat perkara-perkara macam yang sikit-sikit tu lah. So mungkin kat situ lah yang kita pun kadang iyalah kita pun consider kan berkenaan perkara macam tu, sama ada kita nak pergi ke tak. Kita kadang fikir 10 kali nak follow up. So macam tu, and then itulah itu orang kata kita punya orang kata kekangan kita lah. So and disebabkan kadang perkara-perkara macam tu orang kata dia punya efek dari sudut orang kata tahap medical care yang kita dapat tu is not that at par yang sepatutnya kita dapat lah kan. Even kalau masuk ward pun macam even ward lain yang bukan ward rehab yang tak tahu sebenarnya kat injury ke apa semua, dia punya care pun tak sama lah dengan apa yang sepatutnya. So itu antara orang kata dia punya kita punya concern lah, kita punya isu yang kita hadapi lah. Disebabkan of course lah dekat Malaysia lah, ialah kat Malaysia semua banyak ceruk-ceruk yang mana kadang doktor pun macam doktor dapat referral pun kadang dah 2-3 tahun kena spinal cord injury baru first time jumpa rehab. Pakar rehab dah agak terlambat untuk proses rehab dia tu. So okay. Saya nak share sikit lah. Saya tak ini mungkin tally lah, kira tally sebab dia akan savekan physical part. Contoh macam dekat yang saya ada pengalaman yang satu dan kecil ni lah dekat masa elektif, masa saya buat master kat PPUM dulu, saya pergi elektif dekat Melbourne. Okay, cara dia bila dia buat satu investigation, contohnya dia buat ultrasound atau MRI, dia orang guna email. Dan adakah rakyat kita ni, pesakit kita ni kan, yang dari segi IT-nya, emailnya, are we okay untuk buat platform macam tu? Tapi dia memang bukan saja-saja guna email, memang dia ada polisi dia. Contohnya dia buat MRI, diorang ada satu sistem di mana dia ada timing klinik. Contohnya setiap Khamis pagi adalah slot di mana doktor akan review semua result, okay, untuk Khamis pagi tu dan menguruskan investigation result pesakit-pesakit dia. Dia akan email untuk bagi tahu, okay, result ni dah diperolehi. Okay, setakat ni plannya for you to come back and see me in next 2 weeks, macam tu. Jadi dia tak adalah pesakit datang hanya untuk review result sahaja. Lepas tu plan dia adalah next saya sambung ubat lah, ataupun okay, kita perlu rujuk daripada result MRI ni, saya rasa saya perlu rujuk kepada pakar bedah ortopedik lah. Macam itulah kan, nampak macam dia datang pun hanya kerana nak review result. Dan tapi kenapa Malaysia buat macam tu? Supaya kita tak miss. Kita tak ada satu sistem di mana kita khususkan masa semua result-result yang buat investigation secara elektif ni, doktor tu akan duduk dan menghadap dan cater. Cater tu pula apa? Email satu-satu di mana dah ada nurse ataupun case manager dah letak dalam file. Okay, these result pesakit-pesakit and ini adalah email mereka untuk doktor uruskan. Okay, dan respon pada case manager apa seterusnya. Okay, nak review balik pesakit ni ataupun akan rujuk pesakit ni kepada pakar bedah ke macam mana. Sebab kita dah tahu dah dia ada ketumbuhan apa dan kenapa kita buat investigation. So what is the next step following the result? Kita tak ada sistem yang cantik macam tu lah di klinik. So cara kita adalah siapa doktor yang order investigation tu, dia akan bagi appointment selepas investigation tu untuk review keputusan dan bincang what's next secara fizikal. Sebab kita tak ada buat sistem email dan bagi tahu sebab pesakit tu duduk jauh. Kita tak consider macam tu lah, which ni mungkin antara perkara yang kita boleh lihat in future untuk cantikkan lagi lah kot dari segi
berbaloi ke dia nak datang untuk review result tu. Dekat Melbourne dia buat macam tu. Itulah yang saya boleh share. Mungkin kita ni membangun kan, kita negara membangun, belum lagi maju. So banyak lagi polisi yang kita belum ada lah dan boleh explore. Mungkin ni sesi hari ni kira advokasi lah. Advokasi, nama pun masal kan, advocacy session untuk advocate kepada pihak-pihak berwajib, stakeholders untuk look into detail dan cuba nak implementkan perkara ni dengan lebih teratur. Tapi kenapa kita tak buat email macam tu? Sebab kita takut miss. Jadi kita panggil untuk review result, walaupun result tu kadang result darah je. Dan bincang what's next. Okay, lepas ni terus buat sajalah ataupun lepas ni saya rujuk ke mana kan. Itulah kot yang saya boleh bagi input. Prof ada apa nak komen? Komen saya bila salah satu perbincangan ataupun isu adalah isu kesaksamaan. So adakah bila kita implement macam for example yang Dr. Najwa beritahu tadi, adakah kita memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia ataupun kita cuma memberi kemudahan kepada mereka yang tertentu sahaja? Itu akan menjadi persoalan dari segi etik lah. Ini isu justice tu tidak ada sebab kita cuma memberi kemudahan pada beberapa orang saja. Orang tak ada email, tak ada tu, dia continue lah terseksa. Kita memudahkan orang yang sebahagian pada rakyat. So dari segi etik, serta itu dipersoalkan. Adakah ini untuk kebaikan semua rakyat? That is satu yang people said about justice lah. Buat cuma untuk segelintir kecil orang yang ada kemampuan. It stems from the education as well lah. So itu yang kita kena fikir. Dia bukan just because we ada email, ada WhatsApp, kita tak. Dia kena memikirkan keseluruhan. So kesaksamaan itu pentinglah dari segi memikirkan kesejahteraan seluruh rakyat. Itu saja saya nak tambah. Ada orang ada tangan tu. Tu. Siapa yang saya nak iklankan lagi sekali. Siapa yang berminat nak tanya soalan atau nak bagi pandangan, boleh raise-kan tangan sebab sesi kita kali ni agak terbuka. So kita bagi peluang kepada semua yang ada untuk bertanyakan soalan. Kalau siapa yang tak selesa untuk bercakap, boleh just type soalan dekat chat ruangan chat. So siapa-siapa yang berminat bolehlah dan kita akan bagi peluang. Okey, Encik Baharudin. Encik Baharudin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, pakar panel Julia dan pakar Puan Wan Najwa. Okey, hari ini tajuk berkenaan dengan telemedicine kan. Okey, saya masuk agak lewat pasal ada masalah teknikal tadi kan. Tapi dari segi saya nak terus kepada dari segi kedua-duanya lah kan, memang Puan Julia pun ada kata berkenaan dengan kesaksamaan tu kan. Tapi kesaksamaan tu kita tak boleh nak samakan ya orang normal dengan OQ. Saya bagi contoh lah kan. Dulu sebelum 2016 saya ni orang normal. Saya tak kisah kalau pergi ke hospital pada pagi, balik malam pun saya tak kisah. Tapi bila kita dah OQ ni, bila kita diberi appointment, okey. Tapi kenapa kita punya appointment tu katalah pukul 10, pukul 6 petang baru habis. Jadi maksud saya tu kita ni, dia orang ni, saya cerita dari segi, saya terus terang, saya cerita dari segi hospital kerajaan lah. Kenapa dia treat OKU ni seolah-olah macam kita ni normal. Kita ni sakit, kita ni atas wheelchair, kita ni pakai tongkat, kita ni berbagai-bagai ada pihak sokongan kan. Jadi kenapa bila kita macam mula kita kena ambil darah, lepas tu kita balik-balik, kita pergi x-ray, lepas tu kita balik-balik, lepas tu kita pergi ada jumpa pihak yang lain, last sekali baru kita jumpa pakar. Jadi kenapa benda tu tak dibuat
ad hoc sebelum tu. Maknanya sekarang ni kalau katalah kita nak jumpa pakar besok, maknanya kita punya info tu semua dah dibuat di hospital di KKM berdekatan. Mana klinik daerah, ambil darah, cek X-ray, cek semua itulah. Jadi itu yang saya cakap tadi, kenapa benda tu masih lagi berlaku. Saya start pada 2016, saya OKU sampai sekarang, saya dah pergi ke Hospital Sedang. Saya sebutlah Hospital Sedang tu masih di tahap yang sama. Jadi kita yang sakit ni pergi sana sebelum sakit jadi bertambah sakit sebab kena kita menunggu punya lama. Ini yang saya kata bila kita ada telemedical ni bagus. Tapi tak tahulah macam Puan Julia cakap ni akan makan masa lah kan. Tapi kita yang menanggung ni Puan Rizal kan. Baik Tuan, kita dengar jawapan Prof Julia dan Dr. Wan Najwa. Soalan dah menyimpang sikit, Cik Bahar. Menyimpang sikit sebab okey. Bila saya kata kesaksamaan, maksud saya ni orang yang dari segi telemedicine, yang maksud saya bukan OKU tak OKU, maksud saya mereka yang misalnya kita buat macam Dr. Najwa cakap, buat email. Maksudnya orang yang tak ada email tu dia tak boleh menikmati kemudahan yang sama. Itu bila saya kata dari segi etika kesaksamaan yang itu bukan OKU tak OKU lah ya. Dan masalah Encik Bahar yang nyatakan tu ialah memang betul kalau ada sistem telemedicine tu memang ada dari segi proses-proses lain tu boleh di-shortkan, boleh dipendekkan lah, maksudnya dah appointment tu dah set semua tu, pergi dulu and then bila jumpa pakar semuanya dah ready. Susah nak cakap sebab dia melibatkan banyak koordinasi lah. Sebab memang banyak kepada penyediaan sistem manpower. Saya tak sangkal yang kalau dah ada sistem macam tu memang akan menyenangkan ramai orang. Not setakat orang OKU, orang tua. Right? Orang tua pun satu-satunya kalau I tengok datang kesian ke sana ke sini, right? Dan nak komen hospital lain memang bukan tempatnya lah yang ini. Dari pun dah menyimpang sikit. Tapi dari segi telemedicine, saya tak boleh sangkalkan. Memang akan menyebabkan banyak proses senang. Cik Bahar. Okey, seterusnya Rahimah. Ya. Assalamualaikum Prof dan Doktor. Saya nak tanya soalan. Sebenarnya saya tidak berapa faham telemedicine ni. Saya coba gambarkan kan. Kalau adakah contoh ke ataupun definisi ke ataupun gambar telemedicine tu. Sebab kena macam dia sistem telemedicine. Sistemnya tu macam mana? Macam sistem EPQ ke, macam tempat kerja ke, ataupun macam temu janji ke. Jadi saya tidak berapa faham lah macam ini, macam mengganggu fikiran saya. Jadi saya nak faham supaya saya macam tahulah lebih mendalam lagi kan tentang perbincangan ni. Sejalan, terima kasih banyak. Okey, dia tanya apa maksud telemedicine kan? Ya. Dia tak dapat tangkap konsep tu lagi. Mungkin boleh tunjukkan dalam bentuk gambar lah kot, maksudnya face to face. Saya tak sedia gambar lah. Ataupun bagi saya mungkin guna bahasa yang mudah lah kot untuk Kak Rahimah. Benda ni macam kita jumpa doktor tapi kita tak jumpa bersemuka lah depan-depan. Kita tak pergi klinik, kita go melalui video saja. Macam kita tengah buat Zoom ni, doktor kat belah sana, kita video call dengan doktor lah senang kata. Itu maksud telemedicine. Cuma kita membincangkan tentang isu-isu yang
dah berkaitan dengan pelaksanaan telemedicine itulah. Dari sudut medical ke, dari sudut perundangan ke. Itu maksud dia lah. Okey, kita Natra. Okey. Natra boleh tanya soalan? Natra ada unmute ke? Tak ada, dia audio dia tak sambung. Kalau tak ada, saya nak refer satu soalan daripada Facebook ni, daripada Encik Fendi. Dia cakap mungkin fisioterapi from home mungkin boleh dilakukan menggunakan platform online lah. Mungkinnya hanya untuk support servis supaya pasien tu dia ada pemantauan dan sokongan. Sebab kadang-kadang bila kita buat fisioterapi di rumah ataupun OT di rumah ni, dia kalau tak ada sokongan tu dia jadi malas. Mungkin dekat sini pun saya rasa ada partisipan kita daripada OT juga, kata salah Puan Masila daripada Alustar. Mungkin dia boleh bagi cadangan ataupun pandangan ke, selain daripada pandangan daripada Prof lah ataupun dan Dr. Wan. Boleh. Okey. Nak tanya ke nak jawab? Okey, kita pernah, salah satu projek yang saya buat dengan Dr. Chan PPUM dengan juga Hospital Serdang, tapi dia bukan spinal cord rehab lah, dia pulmonary rehab. Jadi kita sediakan ni research ya, bukan servis, research ya. Kita sediakan buku, sediakan video nak exercise macam mana, kita bagi kat pesakit. Lepas tu mula-mula memang hasratnya nak buat live lah. Tapi memandangkan kebanyakan orang hanya ada telefon. Right? Kalau I nak check you buat betul ke tidak dengan telefon, tak nampak tu, tak nampak. Macam dia kena position telefon dia kat macam ni, lepas tu dia buat. Jadi dia hardware tu tak cukup. Jadi apa kita buat? Kita bagi ni, okey minggu ni buat ni, kita telefon. Encik Basri buat tak? Ada masalah tak Encik Basri? Oh saya sakit kaki. Kenapa sakit kaki? Okey, you jangan buat exercise tu, you teruskan yang lain. Okey? Setiap minggu kita telefon. Itulah tapi ni research kajian. Telehealth lah ni, bukan telemedicine. Medicine dia consultation okey, kita buat telehealth. Jadi dia macam dia tahu kena buat homework, kena letak kat diary hari ni 30 minit exercise, 20 minit buat senaman bernafas. So dia ada diary. So dia kena structure. Memang boleh Encik Basri boleh dibuat. Tapi dia kena apa yang boleh dibuat lah, apa yang kita boleh nampak. Pasien tu kena ada, make sure ada angle yang kita boleh nampak. Kalau kita nak exercise kaki, make sure nampaknya kaki bukan muka kan. So memang boleh lah. Tapi dia kalau dalam konteks tu Prof, dia lebih kepada literate in term of dia punya teknologi yang ada lah kan, dari sudut orang kata perkembangan teknologi device yang kita ada. Kalau orang kata dia punya variable tu dah berubah, for example lah kita dah ada better device apa semua, is it still possible? Memang orang dah buat. Kalau kat overseas dia buat. Untuk terapi dia buat. Untuk terapi yang patient dah stable, untuk maintenance tu, right? Untuk group therapy, right? Because lepas kita habis, kita interview dia all. Because kita contact kita setakat telefon je kan. So kita tanyalah pendapat macam mana kalau kita buat face to face, dia buat exercise saya tengok. Jadi dia beri lu juga pendapat. Plus dan minus point dia, bukan plus saja, minus point pun ada. Right? Minus point dia nak pakai baju macam mana pun fikir juga kat rumah kan. Something. So dia bagi pendapat. Lepas tu dia nak ke tak nak online, ramai-ramai orang group sesi macam kita ni. So bukan it's not tak boleh lah, tapi cuma nak buatnya kena buat dengan cara yang betul lah kan. Okay. Zingyi. Hi guys, thank you Prof Julia.
Thank you Dr. Nashwa. Saya just nak share actually because I memang buat rehab online sejak I rasa dah setahun kot. But again lah, memang dia based on whether the purpose of the rehab tu apa. So for me tu kan I punya banyak maintenance lah kan. I prefer to have once a week at least ada physiotherapist yang tengok, ada progress ke tak, ada buat exercise ke tak, ada follow up ke tak. So memang I think not everybody dia rasa akan sesuai buat tele rehab, tapi mungkin adalah yang sesuai. I bagi contoh, ni my physiotherapist share dengan saya, dia kata some of her clients dia orang sampai set up 2, 3, 4 kamera untuk nampak semua angle masa buat rehab tu. Saya tak adalah, saya satu aja. Tapi macam tu lah. So it depends on how much the patient boleh buat, nak buat dan what is expected lah. Dan I rasa communication untuk set up tu sangat penting. Dan lagi satu cabaran yang initially I face, not cabaran lah. Initially I realise masa I buat tele rehab ialah memang kekurangan banyak benda. Contohnya kalau pergi rehab center, dia memang ada mat, dia memang ada bed kan yang sesuai untuk buat exercise dan rehab. Dia ada weights yang sesuai untuk let's say you want to use weights untuk increase muscle strength ke apa. Tapi kat rumah memang tak ada. So belilah satu minggu beli satu, minggu depan beli satu. Tapi you tak boleh continuous beli kan. So kena cari yang paling sesuai dan macam kena improvise lah. So I just nak share saya punya experience saya buat lah. Tapi I memang buat lama lah tele rehab ni. I memang consistently buat every week. Tapi adalah kekurangan, contohnya like this week I have very bad lah sakit tangan, tak tahu kenapa lah, masa apa entah. So benda-benda macam ni kalau dia acute sakit, kalau tak pergi physically susah sikit lah untuk bagi fisioterapis bantu untuk apa-apa lah, cold compression ke hot compression ke pressure point ke apa lah. So dia ada pros and cons lah actually. Macam tu je, saya just nak share. Okay. So that's mungkin satu benda yang boleh explore kot kan. Satu perkara yang kita boleh explore lepas ni. Even yalah, dia bagi saya mungkin dari satu sudut lebih kepada orang kata psikologi patient tu sendiri, sama ada dia nak buat ke tak nak buat ke, and then in term of progressive follow up ke apa semua kan, sama ada kita ada semangat nak buat ke just main tinggal ke apa semua. So in that sense, kalau dari konteks yang mungkin benda ni dia lebih kepada, kadang doktor rehab it's not just offer physical punya consultation, right? Doktor rehab also offer orang kata consultation dari sudut yang psychological. So macam mana kalau dari sudut yang tu lah? Okay, saya combine dengan, saya pun banyak belajar jugalah hari ni daripada you all and daripada Prof. Julia. Tadi ada beza kan telemedicine dengan telehealth. Putting aside konsultasi yang kita perlu buat secara personalized. Individu tu punya masalah dengan doktor yang kenal dia dan tahu masalah dia. The other part is telehealth. Dan sebenarnya selain daripada putting aside yang masalah individu tu, banyak lagi aspek lain, angle lain yang setiap pesakit perlu belajar, perlu tahu, dan banyak juga kita buat education tu masa kita jumpa di klinik secara individu. Sedangkan sebenarnya education yang kita buat kepada pesakit tu adalah education yang mana knowledge tu agak general. Okay, semua pesakit perlu tahu. Contohnya kita nak bagi tahu dengan pesakit spinal cord injury tentang komplikasi-komplikasi yang dia boleh dapat. Okay, macam mana nak elakkan
progress worsening, makin teruknya pressure ulcer yang dia dah start dapat. Macam mana nak buat kalau ada AD berlaku, sedangkan dia belum ada AD lah bila dia jumpa kita kat klinik. Banyak pendidikan yang kita buat yang tak dinafikan. Kita boleh buat telehealth kepada pesakit-pesakit SCI. Kita buat secara grup, secara online. Tapi sekarang ni praktisnya kita buat secara individu bila kita jumpa dekat klinik. Okey, ada banyak perkara lah saya tak nafikan yang boleh kita lakukan lepas ni. Tapi bukan sekadar buat je terus macam tu lepas ni. Kita kena plan bersama-sama. Okay, how to make it possible, how to make it proper untuk benda ni dibuat secara terkawal dan tak menimbulkan isu. Maksudnya contoh saya bagi contoh saja. Benda-benda yang generik yang semua pesakit spinal cord injury perlu tahu, contohnya komplikasi dan apa perlu buat sekiranya dia dapat masalah macam ni. Okey, bukan personal punya isu. Contohlah kita tak buat benda tu. Jadi kalau kita ada 100 pesakit, ada pesakit yang dapat, ada pesakit yang tak dapat knowledge ni. Sebab dia bergantung kepada doktor yang dijumpa dekat klinik. Kalau doktor tu rajin bercakap, rajin nak explain masalah yang dia belum dapat, dapatlah dia knowledge tu. Dia berbeza. So kalau kita boleh buat perkara ni secara telehealth, telecommunication ni boleh serve sebagai tambah nilai untuk bagi pendidikan dan pengetahuan lah kepada pesakit. Sebab banyak lagi perkara yang pesakit tak tahu, tak perasan, tak sedar. Sebab itulah jadi komplikasi kadang-kadang kan. Kadang-kadang komplikasi ni berlaku disebabkan pesakit tak betul-betul equip dengan knowledge yang dia sepatutnya tahu, penjaga dia sepatutnya tahu. Itu satu sudut lain yang saya nampak kita boleh cuba explore lepas ni, tapi dengan proper planning macam mana nak mengadakan sesi-sesi macam ni. Kadang satu benda perkara tu bila doktor kata berkenaan education patient tu, dia shorten the clinic time enggak lah. Kadang doktor orang lain kena tunggu. You datang tu tinggal berapa orang lagi kat luar tu. Alright? So, berapa orang lagi kat luar tu. Lepas tu adakah buku lupa nak bawa, buku untuk mengajar sakit lupa nak bawa. Hari ni tak payahlah kot, next time lah. So what we are doing for the past sebulan ni, dia lebih kurang lah macam tu. Cuma kita, tema kita untuk SCI Day. Mungkin lepas ni kita buat yang education 1. Apa itu spinal cord injury, apa maksudnya level, orang kata Asia tu apa benda. That kan kita buat series. So it is a way that kita maju menggunakan telehealth and it's all general, right? General, boleh tanya soalan tapi nak personal consultation tu kita kalau boleh kita setakat you kena pergi hospital tu boleh lah kot, tapi kita tak boleh nak bagi actual consultation. So dia banyak benda boleh buat, ya. Yeah? So macam part of it is like this lah, kita ada bladder, bowel and so on. Okey, Pak Hamidah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Happy SCI Day untuk semua. Saya nak tanya je, mungkin saya terlepas, sorry saya baru join. My daughter's punya birthday today. Saya nak tanya, so far ada ke kita dah start di Malaysia telehealth dan juga telemedicine ini, and then ada ke dah buat pilot study ataupun macam mana? And nak tahu juga from your personal view as a practice doctor, I mean Prof Julia dan juga Dr Najwa, how do you foresee this telemedicine dan juga telehealth ini untuk dilaksanakan di negara kita, not necessarily only for SCI but also for others, other patient, and adakah sebarang inisiatif yang sepengetahuan doktor dari segi akademik juga ada usaha ke arah pelaksanaan bagi telehealth dan juga telemedicine?
Okey, sementara sebelum Dr. jawab, mungkin saya nak tambah dia ada situasi yang sekarang untuk COVID lah, yang even dalam berita mengatakan nak mengurangkan DID kan. So buat CAC. So means that siapa yang buat kuarantin dekat rumah tu akan ada is either GP private doctors yang dia ambil survey daripada private doctors atau daripada KKM sendiri akan call tanya tahap kesihatan macam mana, bernafas ke tak, apa demam ke, makin teruk ke, dah berapa hari kuarantin, situasi macam tu. So perkara tu macam adalah kot dia macam inisiatif dia lebih kurang macam tu. So mungkin kat situ kita boleh tiru ke pendapat. Okay, just mungkin Puan Hamidah miss tadi, memang dah start telemedicine. Even before pandemic memang dah ada. Setahu saya geriatric dengan dermatology memang dah start dekat KKM, and it's a formal thing yang well planned tu, memang dah start. Okay. And bila pandemic ni datang, I tahu KKM dah start. That's why one of the thing I tanya Rizal, you jemput lah orang KKM, because I'm not sure rehab dah start ke tidak, tapi I know KKM specialty mana tak tahu, tapi dia orang memang dah start dari segi medicine ni. Okay. When it comes to PPUM, PPUM sekarang memang telah membuat persediaan, memang telemedicine tu memang kita nak laksanakan, dan macam seperti mana saya beritahu tadi, semua doktor yang hendak melakukan telemedicine, dia perlu menjalani satu kursus tu dan dapat sertifikat baru boleh lakukan telemedicine. So dari segi boleh buat ke tak boleh buat tu memang boleh buatlah dan akan buat. Cuma persediaan tu bukan sesenang straight macam tu. Macam bahagian IT kita pun kena pastikan platform mana, sediakan komputer di bilik mana. Kalau semua kena datang bilik tu. Macam rehab, kena klinik mana komputer yang untuk telemedicine. Sebab dia tak nak komputer tu bercampur-campur, boleh orang buka semua tu. Right? So memang akan dilakukan telemedicine tu, Puan Hamidah. Telehealth saya sukalah sebab macam ya, telehealth minta potensi kita untuk meneducate, untuk menyebarkan education macam seperti mana yang Dr. Najwa beritahu tadi, itu memang besarlah potensinya. Ya. Dr. Najwa, ada apa nak tambah? Okay. Saya just nak beri feedback. Tadi Cik Rizal ada sentuh tentang PKP kan, dan contoh COVID lah. Okay. Tapi first of all, saya letak disclaimer dulu. Disclaimer, COVID ni dia lain sikit situasi dia daripada non-COVID cases. Sebab COVID ni memang kita dah declare as pandemic. Okay, even kalau di pihak Dr. Bius, di hospital-hospital yang sangat overwhelmed, dia punya sistem perubatan dia, contohnya di HKL yang berlaku lebih kurang 6 minggu yang lalu, 6 minggu ke sebulan yang lalu, keadaan genting. Sekarang saya rasa dah surut dah kebanjiran orang kata yang dilanda Garuda tu kan. Sekarang dah kurang. Tapi pada ketika genting tu sebenarnya dia ada satu konsep tau, sebab ada juga keadaan yang doktor-doktor dan nurse ni melompat terus nak selamatkan orang tu tengah collapse kan di ICU contohnya atau di ward, tapi mereka dah letak satu konsep yang memang WHO pun nak semua healthcare worker aware dengan perkara ni, iaitu there is no emergency in pandemic. Maksudnya apa-apa pun dia mesti spend masa 5 minit, 10 minit pakai PPE dulu sebelum dia melompat pergi kat pesakit COVID yang tengah collapse dan nak intubate tu. Okay, so saya letak disclaimer tu dulu. Okay, tapi saya nak touch lah berkenaan dengan telemedicine. COVID ni, okay, kalau kita perasan, asalnya kita ada CAC secara skala besar. Okay, dia tak buat banyak pusat-pusat kecil-kecil, contohnya GP pun serve sebagai CAC. Dia buka macam Stadium Melawati. Dekat Kelang dia buka satu pusat besar sebagai CAC. Lepas tu bila kes dah makin banyak,
dah jadi beribu-ribu, contohnya kat Selangor jadi 7,000, 8,000, pesakit perlu pergi CAC. Dia wajibkan sebenarnya. Saya pun mula-mula fikir kenapa pergi beratur sampai 2 kilometer sampai ke Giant punya corner semua tu kan. It's actually message yang mereka dapat adalah mereka boleh dikenakan tindakan kalau mereka tak pergi ke CAC untuk dapatkan formal surat dan buat pemeriksaan. Okey, disebabkan tu dia jadi mudarat pula. Kan, dia jadi mudarat, ada yang pengsan, ada yang kolaps, daripada tak demam, beratur tengah panas jadi demam. Dan disebabkan masalah tu, government telah ubah sistem tu kepada home base. Itu yang ala-ala tele lah, dia dah jadi macam tele. Disebabkan kemudaratan pandemik, kes yang makin tinggi, sistem CAC pun dah overwhelm. Sepatutnya dia serve positivity tapi dia dah jadi negatif, dia dah jadi mudarat, jadi mereka berubah kepada home base. Bila berubah kepada home base, ada perkara-perkara yang sebenarnya sepatutnya dilihat dulu dan dipastikan dulu sebelum berubah kepada home base tu. Sebab kalaulah beberapa faktor tu tak dipastikan dulu, dia akan menambahkan lagi kemudaratan macam berlaku sekarang lah. Kalau kita tengok BID, dulu BID 20, 30, 40, 50 kan. Sekarang BID berapa? Semalam 101 tak silap saya. BID. Okey, ni sebenarnya sebab CAC tu dah dikurangkan kerja dia. Sekarang ni siapa yang positif, result dia automatik akan berada di MySejahtera. Okey, dan button things to do di MySejahtera tu deactivate. Itu kira tally lah tu. Dia kena menjawab dan membuat soalan-soalan, 20 soalan tak silap saya di things to do di MySejahtera tu untuk dia submit, lepas tu akan keluar result dekat situ apa yang dia perlu buat. Contohnya teruskan pemantauan. Okey, ataupun dia jawab akan keluar kuning. Okey, anda tidak sesuai berada di rumah, sila pergi ke fasiliti kesihatan terdekat untuk penilaian doktor. Okey, ada yang keluar merah. Hubungi 999 sekarang. Macam itulah. Okey, dia berdasarkan apa yang pesakit jawab. Tapi, okey, apa yang public health expert beri input lah. Kenapa nampak BID tu makin tinggi berbanding masa ada CAC? Perkara pertama, adakah setiap orang yang positif buat perkara tu? Itu isu tu sebenarnya. Okey, isu. Yang kedua, adakah setiap orang yang positif mempunyai peralatan yang cukup untuk dia buat penilaian kendiri dan jawab 20 soalan tu. Okay, saya rasa tak semua orang buat lah. Mungkin ada orang yang dia rasa couldn't be bothered. Dia rasa tak ada sesak nafas pun, tak payahlah jawab soalan ni. Dan adakah setiap orang yang positif ada pulse oximeter tu? Okay, macam kita pernah dengar sekarang ni ada happy hypoxia. Okay, mereka tak rasa sesak nafas pun. Dia tak rasa ketak dada ke apa. Sebab kalau kita sesak nafas, sakit dada, kita buat apa? Kita akan pergi hospital, betul tak? Kenapa BID ni kan? Kenapa dia collapse kat rumah? Sebab isu ada kelompongan kat situ. Maksudnya orang yang positif ni mungkin tak sampai tahap untuk boleh membuat penilaian kendiri di rumah. Okey, walaupun ada guideline 20 soalan tu dan akan membantu dia keputusan apa nak buat, mungkin ramai yang tak menjawab dengan betul dan membuat dengan betul. Tu isu telemedicine COVID lah. COVID dia buat cara beri panduan menjawab soalan. Dia ada perkara yang dia perlu buat, iaitu dia kena ambil blood pressure, dia kena masukkan kadar nadi dia setiap hari, dia kena masukkan pulse oximeter dia. Banyak soalan yang timbul lah dari segi siapa yang tak buat, mungkin ramai yang tak buat, mungkin ramai yang tak ada pun alat-alat tu. Dia pun jawab lah, oh dia okey saja, dia tak ada sesak nafas, sedar lepas tu collapse. Jadilah BID kan. Dia tak pergi kecemasan, dia pergi forensik. Dah jadi jenazah. So tu antara perkara lah kalau kita tengok perkara yang bukan SCI, okay, sebab tadi Cik Riza sentuh tentang PKP dan COVID ni, BID tu saya rasa antara tanda-tanda indikator failure apabila perubahan daripada CAC physical kepada home base MySejahtera based monitoring lah yang kenapa berlaku BID ni. Jadi kalau kita translate kepada ACI, mungkin kita boleh senaraikan isu-isu SCI pula. Contohnya SCI dia ada autonomic dysreflexia. Kalau berlaku, macam mana? Semua orang ada cara yang dan kriteria yang jelas ke macam mana nak
assess kan, macam mana nak tahu apa yang selamat, apa yang tak selamat. Tu salah satu contoh yang kita boleh fikirkan kalau kita nak translate kepada our population, spinal cord injury population. Wallahualam. Tu saya nak tambah kot. Cik Rizal, balik kepada Cik Rizal. Okey, terima kasih Dr. Wan Najwa. Kita ada Prof Nazira. Mungkin Prof Nazira boleh bagi pendapat sikit tentang topik kita hari ini. Assalamualaikum semua. Salam Prof. Maaf masuk lambat. Banyak kerja-kerja yang kena buat. Esok nak terima menantu ni. Oh. First of all, saya ucapkan selamat World SCI Day kepada semua, to everyone with SCI, semua ahli keluarga mereka yang mengalami SCI, semua rakan-rakan individu SCI, all the healthcare workers of people with SCI. Dan saya rasa topik hari ini iaitu kemuncak program World SCI Day oleh MASA adalah sangat bertepatan kerana ini dah masuk tahun kedua kita menghadapi pandemik COVID-19 ni. Kita ingat tahun ni dah beransur pulih tetapi kita masih lagi menghadapi situasi yang mencabar ini. Dan sampai bila kita nak kena isolate dan tidak berhubung dengan orang, so kita tidak boleh teruskan begitu. So there must be a way untuk kita sama-sama berhubung, meneruskan komunikasi, dan cara yang terbaik adalah melalui telekomunikasi. Dan untuk kita, tema kita kali ini ialah keep healthy, stay healthy. Dan through telecommunication, through telehealth, dan ini adalah sangat bertepatan kerana maintaining health is sangat-sangat penting untuk kelangsungan hidup dan untuk to have a good quality of life untuk semua. Dan bila dah jadinya pandemik COVID ni, ramai yang takut nak datang ke hospital, ramai yang tak boleh pergi hospital disebabkan kita dah ada kekangan-kekangan fizikal kan, dan juga hospital pun banyak mengurangkan servis untuk rehabilitation, untuk mengembangkan servis COVID. Dan dengan itu, apakah cara untuk kita terus berkomunikasi dan memastikan kesihatan terjaga? Jadi sudah tentu kita boleh menggunakan teknologi, and satu melalui teleconsultation. Saya dengar Prof Julia dah sebut tadi pasal teleconsultation. Some hospitals faster than others. Ramai yang dah ada servis tersebut. Ada yang ada servis tersebut tapi tidak formal dan tidak dilegalize oleh hospital. So apa yang kebanyakan hospital sedang buat ialah to formalize the service, legalizekan. Sebab bila buat teleconsultation ni, saya ada dengar tadi Dr. Najwa pun cakap kan, sebab ada isu-isu personal, isu-isu yang peribadi, melibatkan PDPA, melibatkan kerahsiaan. Jadi kena ada tata cara dan SOP yang tertentu, dan untuk PPUM contohnya kita mengambil masa agak lama juga untuk mendapatkan pandangan pegawai undang-undang dan sebagainya sebelum kita melancarkan program telehealth kita. Dan alhamdulillah kita telah memulakan, dan teleconsultation untuk klinik rehab pun akan dimulakan tak lama lagi. Selain daripada itu, kita juga akan cuba, kita akan sedang tengok untuk memulakan program tele-rehabilitation secara formal. Dah buat dah sebenarnya, cuma tak formal. Jadi bila kita ada program tele-rehabilitation, bukan saja kita buat clinic consultation, tetapi juga program-program rehabilitation. All for the purpose of keeping everyone healthy. Dan sebenarnya macam Prof Julia kata tadi, tele-consultation, telehealth ni semenjak pandemik pun dah ada. Cuma dipraktikkan India, Bangladesh, they are very well advanced in their teleconsultation, tele-rehab, even tele-rehab. Australia dan sebagainya, di mana mereka banyak terpaksa buat outreach program. So memang dah wujud sekian lama. Cuma kita ni kurang sikit. So teleconsult ni, tele-rehabilitation, telehealth is the future of healthcare.
saya rasa bila pandemik ini berakhir, kita tak perlu kembali ke arah lama dan tak menjalankan aktiviti-aktiviti telehealth. Kita perlu teruskan because jangkauan kita lebih lagi berbanding dengan tanpanya ada telehealth. Kita buat secara hybrid, yang datang ke klinik, yang datang ke hospital, kita teruskan, tetapi kita combinekan dengan program telehealth. Macam Prof Julia kata, dia suka kan dapat jangkauan ramai orang melalui program macam ni, dan kita buat education program dan sebagainya. Dan selain pada itu, saya berharaplah semoga program seperti ini diteruskan secara berkala dan bukan untuk meraihkan sesuatu event macam gini. So, dan saya juga sangat berbangga yang memang masa semenjak tahun lepas memang ada program berkala yang telah dijalankan. So we can strategize, we can look at the topik-topik yang mana yang kita buat, yang mana yang nak kita ulang lagi, apa lagi topik yang kita belum buat, dan kita teruskan program begini. Itu saja nak cakap. Terima kasih. Baik, Prof. Cuma satu pendapat sebelum Prof nak pergi. Mungkin semualah in the future, orang kata dia punya perspektif tu, orang kata dia punya possibility tu, sebab kan macam ada yang kawan share berkenaan dengan Malaysia Blueprint for telemedicine 1997. Dia biasalah dia punya blueprint. So dia punya blueprint dari tahun 1997, dan it takes a pandemic to orang kata nak betul-betul menggegarkan supaya push orang untuk betul-betul utilize all the equipment yang kita ada, all the technologies yang kita ada untuk melaksanakan betul-betul push all out untuk telehealth lah. So in the future, adakah masa depan tu dia orang kata lagi positif untuk berkenaan isu-isu yang telehealth ni, atau dia akan suddenly kita turn back to the this is the way to go. Itu yang saya katakan, this is the future of our healthcare, not just for rehab but untuk healthcare in general, that we should be incorporating telehealth into the healthcare approach, healthcare delivery. Dengan telehealth, you are able to menjangkau lebih ramai orang, you are more accessible to lebih ramai orang. Dan kita juga boleh memainkan peranan advokasi dengan lebih baik dengan adanya telehealth begini. Dan di hospital juga teleconsultation akan diteruskan walaupun pandemik dah habis. So saya bercakap saya pakai topi sebagai pengarah pula. Saya perancangan kami adalah habis pandemik pun, bila kita boleh mengadakan sesi konsultasi seperti biasa juga, kita masih akan teruskan teleconsultation. Kita combinekan dengan physical consult, because by doing that kita dapat menjangkau lebih ramai orang yang dapat datang follow up. Tak payah nak tunggu setahun untuk consultation, sebab kita dah boleh pendekkan masa consultation itu dengan kita combine physical consult dan teleconsult. Contohnya lah, katalah Rizal kan, kalau dalam 1 tahun datang kat kita 3 kali biasanya, bila kita introduce teleconsultation, maybe you only need to come to us once a year, and 2 kali lagi kita buat secara teleconsultation. Dan selain daripada tu, apa lagi yang kita boleh buat ialah dengan teleconsultation ini juga kita boleh mengurangkan keperluan orang untuk datang ke hospital. Kalau nak datang hospital tu nak kena ambil cuti, nak kena ada carer nak datang, nak kena book kenderaan dan sebagainya. Lepas tu nak cari parking dekat hospital, penuh dekat hospital tu bersesak-sesak. Jadi kita nak kurangkan kesesakan, kita nak kurangkan kesesakan jalan raya pun boleh dengan tu kan. Dan kita nak memudahkan lah. The most important thing is kita nak memudahkan, kita nak facilitatekan the healthcare delivery. Dan ini adalah salah satu caranya. InsyaAllah. Baik, Prof.
Dr. Prof. Julia. Tak ada dah. Lengkap dah semua, melainkan ada pertanyaan lah. Ha? Ada siapa yang nak tanya soalan? Okey, Norisa. Okay, Assalamualaikum Prof, Doktor semua. Okay, ini soalan ni luar sikit lah daripada yang tajuk hari ni. Saya nak tanya, okay, saya akan ke hospital pada Rabu ni, insyaAllah. Saya dah lama sangat, dah 2 tahun kot, 3 tahun saya tak ke hospital, PPUM. So bagaimana ya saya nak jaga saya punya SOP dengan keadaan saya ber-wheelchair, dan bagaimana macam contoh anggota kita dipegang contoh ada ultrasound ataupun X-ray ke, macam mana sebagai kita sebagai OKU yang tak mampu pun nak ni kan, sebab kita ni sakit kan, bagaimana untuk OKU ber-wheelchair ni nak jaga SOP, boleh bantu saya tak? Rabu saya nak kena pergi hospital ni, takut kan. Harap doktor dengan Prof boleh bantu saya. Terima kasih. Norisa dah cucuk kan? Soalan nombor 1. Dah insya-Allah dah cucuk dah lengkap lah 2 dos. Dah lengkap insya-Allah. Salah satu langkah lah yang untuk mengurangkan risiko mendapat COVID yang teruk kan? Ya. Jadi SOP dia of course you akan pakai mask ya. Mungkin kalau you tak, kita boleh galakkan pakai double mask juga, right? Tapi make sure you boleh nafas. Dan penjarak, isu dipegang tu tidak boleh dielakkan lah. Bila nak buat ultrasound macam mana tak pegang, bila orang nak angkat you macam mana tak pegang. Tapi masing-masing tu risiko untuk berjangkit tu, kalau dah vaccinated, semua orang memakai mask, dan hospital sekarang pula memakai face shield kan. Jadi dia kurang lagi ya, benda basuh tangan of course. Jadi macam okay, you dengan barang-barang you tak apa, okay, tapi before you pegang you punya ni, you kena basuh, and then bila you pegang lift ke apa-apa barang yang bukan barang you can make sure you basuh tangan. So bawa sanitizer yang cukup, okay, dan you boleh pakai face shield as well. So that saya rasa salah satu action yang saya susah nak tahan adalah ni macam ni. I memang takut masa mula-mula COVID tu, sebab habit tu macam ni tu memang ada. So benda tu jangan, tangan ni pegang lift lepas tu macam ni so benda tu yang penting. Sebab tangan you all akan terpaksa memegang lebih banyak benda pada compare tu kalau macam saya yang boleh berjalan ni kan. Jadi make sure ni jangan pergi ke mana-mana kat muka tu. Dan penjarakan tu of course ya, melainkan kalau setakat kalau how to say yang boleh elakkan lah, macam orang nak pegang you tak boleh cakap jarak macam mana kan. Tapi kalau kau tengok ramai orang sangat ke satu tempat tu, janganlah kita pergi menyebuk lah kat situ kan. So benda-benda macam tu, and make sure you declare your UMC visa sebelum masuk ya. Dia okey lah Norisa, boleh. Datang. InsyaAllah Norisa, insyaAllah kita ada SOP yang tertentu yang kita jaga, dan kita pun harapkan pesakit juga menjaga SOP mereka. Jadi sama-sama jaga, insyaAllah kita semua akan selamat. Dalam berbagai benda yang kita buat, kita kena weigh kebaikan dan keburukan. Dan kebaikan yang kat sini yang kita nampak ialah Norisa perlu datang buat rawatan susulan sebab dah lama tak datang kan, dan kita nak pastikan Norisa selamat dan sihat, dan oleh itu dia punya kebaikan dia jauh daripada melebihi keburukannya, iaitu terdedahnya kepada risiko COVID. Sebab risiko COVID ni di mana-mana pun ada. Cuma kita kurangkan risiko jangkitan tu dengan pemakaian SOP. InsyaAllah Norisa, kita doakan semoga semuanya selamat. Terima kasih Prof. Okey. Ada apa-apa soalan lagi ke dari Facebook ke atau daripada chat?
Ke tak ada yang terlepas pandang? Semua dah dijawab. Yang tak berkenaan ada masuk soal Alia Aziz. Betul. Memang apa ni pasal research lah pula ni. Betul, itu memang betul. Memang tak banyak, tapi I think baru-baru ni terima kasih pada mereka yang telah menyertai International Spinal Cord Survey kita, di mana kita mendapat 298 data, tapi saya rasa ada 4 data tu tak boleh digunakan, jadi 295 ke 94 yang valid. Dan kita adalah yang itu yang latest data, tapi dia bukan 2013 ke dia? 2013 ke Prof? Tak, 2000 dia later. baru 2020 ke 2019 kan? Tapi ada barunya lagi. Tapi itu tidak mempresent berapa ramai orang SCI di Malaysia. Sebab ni kita ambil sedikit dekat Perak, sedikit dekat Sabah, Sarawak. Kita nak tengok keadaan kehidupan di komuniti orang SCI. Ya. Jadi berapa ramai orang SCI itu memang kita tak ada data tu. Ya. Jadi that is the next survey, kita cuba nak kemaskan list pesakit setiap hospital supaya kita tahu berapa ramai sebenarnya dalam PPM. Dan kadang-kadang nama you all ni double, PPM ada, sedang ada, kat situ ada. Jadi kiraan tu tak ada mungkin tak betul, tapi yeah, the next data tu adalah 2019 2020 baru publish. Okey. Mungkin satu perkara kat sini kan. Rahimah nak tanya apa? Sebab dah penghujung, so mungkin kita just nak closing. Mungkin next time Rahimah. Few things. Dia bila satu polisi diperkenalkan atau satu perkara new method lah yang diperkenalkan, dia bukan sekadar dari sudut orang kata pelaksana tu, dia juga ada dari sudut orang yang takers. Kadang bila kita cakap telehealth, telemedicine ni, bila pesakit tu sendiri tak aware, tak faham, tak tahu, so bila ada facilities tu pun dia tak jadi fully utilized. Kita kat sini bila kenapa kita bawakan isu ni, sebab saya sendiri sebagai seorang yang CI, saya nampak dan kami dari Badu Masa nampak ada potensi untuk kita manfaatkan daripada telehealth dan telemedicine ni untuk meningkatkan tahap kualiti kesihatan kita. Dari sudut kita tak boleh nak pergi tempat, kita tak boleh nak refer kadang pakar yang sesuai, dan kadang kita tak boleh nak pergi hospital, memudahkan kita tak perlu pergi hospital. So perkara-perkara ni, kebaikan-kebaikan ni kadang kita kena faham konteks telehealth dan telemedicine tu, yang mana kita nak memanfaatkan untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita menggunakan teknologi. Kalau kita dari sudut patient tu sendiri, spinal cord injury tu sendiri, dia still orang kata prefer kepada all method. At the end of the day, facility tu ada tapi tak digunakan, dia jadi wasted juga. So sebab itu kita sendiri kadang kita perlu equip diri kita lah dengan that kind of knowledge, that kind of orang kata update dari sudut perkembangan kesihatan di Malaysia tu sendirilah. So itu dari sudut yang kita kena aware lah. Kita just nak bukan sekadar sometimes kita complain, sometimes kita tak tahu apa yang kita nak buat, nak improve macam mana. So in that tu dari sudut orang kata SCI tu sendirilah kita kena bila polisi ni insya-Allah ada nanti masa depan, kita jadi pengguna yang yang setia lah terhadap perkhidmatan tu, supaya banyak lagi, dan orang kata banyak ruang untuk kita contoh kalau kita pergi klinik, kadang kita masalah tak ada apa sangat, sedangkan kawan kita tu ada masalah lagi serius. So kita dah take masa doktor untuk serve kawan kita tu yang lebih serius daripada kita yang tak ada masalah sangat.
So then kita dah menzalimi orang lain lah in that sense. So kat situ kita kena faham situasi dan apa yang kita perlu buat, peranan yang kita perlu mainkan dari sudut kita sendiri. Dan setiap orang perlu mainkan peranan masing-masing untuk memastikan satu polisi dan satu program tu berjaya dilaksanakan. So mungkin dah 12.40, mungkin saya nak bagi peluang kepada doktor semua untuk bagi kata-kata akhir berkenaan dengan orang kata topik dan isu berkenaan dengan SCI lah. Kita dalam menyambut SCI Day ni. So anything yang doktor nak highlightkan berkenaan dengan isu berkenaan SCI dan topik kita pada hari ini. Final say lah. Kita ada masa banyak sikit ni. Saya nak sebut satu benda sebelum orang lain sebutlah. Saya dah ucapkan apa World SCI Day dan highlightkan tema kan. Apa saya nak cakap kat sini ialah saya duduk di sini mendengar Rizal mengupas topik hari ini dan saya merasa macam mak, rasa macam berbangga. Prof Julia, I'm sure you're feeling the way I'm feeling, that kita bela Rizal from the time from the time Rizal came buat dia punya rehab program masa dia masuk jadi undergraduate student sampai dia dah buat masters dan sampai you have reached a level of maturity. Itu adalah level maturity di mana boleh menjadi seorang advocate kepada rakan-rakan yang lain. Dan I think di sini highlight the importance of having persatuan macam ni, Malaysian Spinal Cord Injury Advocacy Association, sebab we need pesakit-pesakit SCI sendiri to bring this level of understanding, this level of knowledge about diri sendiri, penyakit diri sendiri, consequences of spinal cord injury, impact kepada kualiti kehidupan, impact kepada bukan saja diri sendiri, kepada masyarakat luar dan juga tentang keperluan, bukan saja keperluan semasa dan keperluan masa depan. So saya ucapkan tahniah kepada ahli masa semua kerana telah mencapai satu tahap di mana you are quite independent in conducting events, conducting program dan membuat acara-acara advokasi macam ini. Terima kasih, Bro. So this is the highlight of World SCI Day. Yes. And for my part, of course, saya bangga dengan masa. Sebab saya mengambil risiko. Risiko dapatkan grant, risiko bawa Sivjit datang sini, risiko bawa Stanley Duchamp. Masa tu macam mula-mula saya agak patah hati bila macam tak ada grup yang kan. Dan selepas 2 tahun masa pun diwujudkan, I'm very very happy sebab selagi masa tak wujud dan menjalankan apa yang saya letak dalam geran tu, selagi tu saya rasa saya berhutang dengan UM. So sekarang saya boleh katakan saya telah dapatkan apa yang saya plan. Of course I'm happy with masa and I'm happy that you all telah membuat semua kerja advokasi untuk SCI. And you know that SCI Association dekat Australia dengan India lebih depan, so kita kena sentiasa progress ya. Ada lagi a few thing yang masa belum achieve, but as far as education semua telah achieve. So what saya rasakan lepas ni, sebab memang Cik Bahar cakap macam nak tips lah, nak nasihat lah. Saya rasa mungkin selepas ni, sebab habiskan SCI Day ni, seperti yang Prof Nazir cakap, jangan buat setakat event, buat sebagai aktiviti lazim. So mungkin you all boleh buat survey antara you all punya ahli, apakah yang, kalau kita adakan sesi pengajaran, apakah tajuk-tajuk yang dia rasa mungkin nak dengar expert bercakap ke, macam kita adakan beberapa hari ini. Right?
So just you all buat survey among yourself, and then kita sebagai komiti masa kita boleh plan, and then kita boleh dapat ke orang luar yang mana mungkin untuk semua untuk benefit ahli masa. Okey, boleh bro. Dia basically kita pun dari Jawatankuasa pun ada 2-3 topik Kita untuk line buat up lagi for badan, so itulah. I think we can line up for the next 1 year ke, lepas tu kita cari untuk lebih sikit, kita cari industrial partner ke, macam dengan B Brown hari tu, something like that lah. So kita bukan saja untuk belajar, but we want people to know who we are, right? Sebab SCI ni semua orang tak tahu. Ya, mungkin kita boleh connect masa dengan Spinal Cord Injury Australia, because I do have contact with SCI Australia, dan kita belajar daripada mereka. Kita upkan sikit, kita buat international. Boleh, memang boleh punya. Memang dah international pun kan. Kita buat satu, mungkin dalam next year, taklah setiap bulan, 1-2 program tu kita libatkan SCI Association dari negara lain. Naknya India kan. So maybe we can target in the next 1 year, we have one with India dengan satu dengan Australia. So saya definitely boleh connectkan dengan SCI Australia, dan kita dapatkan pengalaman mereka, macam mana mereka telah expand SCI Australia tu sehingga menjadi satu badan. SCI Australia tu dia orang siap ada research grant, dia orang boleh they can fund people to go for conferences, dan mereka boleh menjalankan kajian-kajian penyelidikan dan sebagainya. So dia orang ada business pun tau. Yes, itulah business dan the business tu is the one, the business is the one yang run the persatuan tersebut. Mereka ada newsletter. So saya rasa let's do that. Yeah, and they have this physiotherapy center sendiri, consultation. Mereka ada. Yeah, very advanced. Yeah, what they do is they work with people. So macam mereka ada rehab center, tapi rehab center mereka tu bukan diorang yang buat rehab center tu, they collaborate dengan existing rehab center, and then dan mereka bekerjasama so that members daripada merata-rata tempat tu tak perlu pergi ke hospital semata-mata untuk menjalankan aktiviti. Kalau nak buat exercise program tu tak payah nak datang ke hospital. Ada je tempat-tempat di periferi yang boleh pergi. Okey, itu saya janji. Saya dapatkan connection dengan SCI Australia untuk kita buat program. Betul bro. Okey, saya lepas ni tak nak cakap apa-apa dah, cuma saya nak cakap dekat semua pesakit SCI kat sini, and I think you all bukan pesakit SCI, individu-individu yang mengalami spinal cord injury. Nanti boleh tak update dekat Urus Setia bila kali terakhir anda menjalankan rawatan susulan, adakah telah terlepas rawatan susulan semenjak pandemik ni? Kalau ya, insya-Allah kita cuba bantu untuk pastikan yang tiada siapa yang tercecir. Minggu lepas saya tanya siapa yang dah vaksinate ke belum semua tu. Kalau tak ada, tolong bagi tahu Urus Setia sekali, sebab golongan SCI ni adalah golongan special kan, dan senang tercicir, senang orang tak nampak. So sekiranya ada yang tercicir, tolong bagi Urus Setia, nanti kita boleh uruskan. Thank you. Terima kasih bro. Betul bro, ada banyak lagi yang nak kena buat lah actually. Bila kita tengok even association dalam negara kita lah, beberapa association yang dah establish berkenaan dengan contoh yang OKU pekak ke OKU penglihatan. So dia ada betul-betul orang kata that's the gold standard lah yang kita nak achieve. So memang banyak lagi senang. Bukan yang webinar ni sikit lah, sebahagian kecil daripada yang kita perlu buat. So there's a long way to go lah. We need a webinar to get the force from the people. Yeah. Right? And baru 2 tahun kan. Baru nak buang pampers 2 tahun. Alright, so it's good that you know that you need to progress more. Alright, itu saja. Dato' Najwa.
Okey, mungkin kata-kata terakhirlah sebagai konklusi lah penutup. First of all, tahniahlah kepada MASA atas advokasi ni. Sebenarnya dia membuka mata jugalah. Kalau macam dekat kawasan saya lah, which is Hospital Sungai Buloh dan juga UiTM Sungai Buloh, kita tak ada buat formal lagi. Dan saya banyak belajar juga daripada penaung penasihat MASA, Prof Nazirah dengan Prof Julia. Ni memang truly an advocacy lah pagi ni kepada pihak saya juga untuk kita betul-betul cuba learn about this tentang telehealth, telemedicine ni dan cuba buat mengambil kira faktor-faktor bukan sebab pandemik ni sebenarnya, sebab physical punya kesusahan kepada pesakit jugalah. Dan sebenarnya satu perkara lah yang kita aware sejak PKP, walaupun sebelum pandemik ni mungkin ada orang dia tak ada device, dia tak berapa celik IT, dia tak berapa pandai lah online ni. Okay? Even sebenarnya saya sendiri pun tak biasa dengan online meeting dan sebagainya, saya akan tend to join physical juga. Termasuklah persatuan punya meeting kan saya akan pergi. Kalau kita buat dekat PPUM, saya rasa okay, saya akan pergi PPUM. Kalau kita buat dekat Regen, saya akan pergi sebab saya rasa tak puas lah. Tapi PKP ni dia push kita semua untuk membiasakan diri dan membolehkan kita untuk kalau line tak elok, kita elokkan. Kalau kita tak pernah guna Google Meet atau Zoom atau apa-apa platform online, kita guna. Orang yang tak ada device tiba-tiba boleh ada sebabkan bantuan-bantuan daripada government, NGO dan sebagainya. So why not lepas ni kita boleh cuba explore, improvise dan formalize platform-platform online yang ada supaya tiada yang tercicir dan tak ada yang bersendirian lah. Especially macam Prof Nazir dah highlight tadi kan, kita tak nak ada orang yang mungkin tertinggal, not being attended. Paling kurang dia dicapai dari segi masalah dia. Mungkin bermula dengan masalah dia yang di-trigger melalui online support group, group discussion dan sebagainya untuk kita bawa kepada further attention lah. Itu saja kot daripada saya. Tahniahlah kepada semua, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada para doktor semua, Prof Julia, Prof Nazirah, Dr. Wan Najwa kerana sudi bersama kami untuk program pada hari ini. Kita untuk dan kepada itulah seperti mana yang kita cakap tadi kan, bila persatuan ni kita nak move forward dan kena ada banyak support. So setakat ni kita dapat support yang kuat daripada penasihat kita dan panel-panel yang datang untuk bagi support untuk program kita. Dan kita pun perlu support daripada yang belum jadi ahli lah. Dan kita still menerima keahlian supaya orang kata the more the merrier lah kan. So lagi banyak keahlian, so bila lagi banyak keahlian lagi senang kita nak buat program sebab semua boleh bantu sedikit sebanyak untuk program kita. And then the next in line yang kita ada in mind lah untuk program kita, untuk semua, untuk pengetahuan semua. Satu, kita mungkin benda ni dah tangguh lama lah, dia punya demand tu dah tinggi berkenaan dengan peer support. So disebabkan kita agak busy dengan program-program yang lain, so peer support tu will be next in line. Dan insyaAllah kita pun akan ada program dengan Perkeso dalam seminggu 2 akan datang. So siapa-siapa yang berminat dengan isu-isu yang berkaitan dengan Perkeso mungkin boleh tunggu pengumuman kami. Di samping itu macam mana nak register nanti, urus dia akan bagi link atau maklumat macam mana nak register sebagai ahli persatuan. So setakat ini saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam dan semua yang menonton di Facebook. Dan kalau ada apa-apa cadangan untuk penambahbaikan, boleh komen di Facebook kami, email kami atau melalui medium-medium yang boleh reach out kami lah, message kat Facebook apa semua dan social media yang lain yang kami ada. Dan segala kekurangan kami mohon maaf atas kekurangan sepanjang program pada kali ini. Dan setakat itu saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.